Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan membaca kitab baharu selepas kita sudah mengkhatamkan kitab Penawar Bagi Hati. Jadi kitab baru yang kita nak baca ni namanya ialah Pati Munyatul Musalli. Bukan Munyatul Musalli. Jadi dua kitab yang berbeza. Munyatul Musalli itu karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Itu hak asal lah. Jadi kita tidak pilih kitab tu kerana kita lihat dia tu orang panggil kurang sesuai lah untuk zaman sekarang ni. Jawi dia tu belik sangat. Jawi lama tu belik sangat. Tu kalau test untuk tauliah mengajar boleh lah. Itu saya test hari tu tak kena Munyatul Musalli, kena Bidayatul Hidayah Syarah Ummul Barahim. Akidah lah. Jadi Pati Munyatul Musalli kitab karangan Al-Haji Ni Abdullah Al-Jambuwi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia olah balik musalli tersebut kepada Pati Munyatul Musalli. Dia mudahkan kitab tu dan juga dia ambil isi-isi penting. Dan juga dia ada tambah sikit lah benda yang tak ada dalam Munyatul Musalli yang dianggap penting. Antaranya ialah dia akan sebut nanti zikir-zikir tarawih. Tu semua tak ada dalam Munyatul Musalli. Hak tu dalam Pati Munyatul Musalli ada sebut. Dan kitab ni kita dah beli dah. Tapi nampak macam habis lah tu. Hak ni duit orang jadi ambil terus lah. Tak ada bayar apa-apa, tak ada. Jadi kalau tak cukup kau nak suruh kita beli lagi boleh. PM tepi lah. Ataupun bagi tahu pas ni ke, kita boleh belilah. Jawi ada, Rumi pun ada. Ataupun nak beli sendiri pun boleh juga. Dekat Jendela Ilmu lah kalau nak Rumi. Dekat Darul Ummah tak ada, Rumi tu tak ada. Jawi saja. Kalau Jendela Ilmu dua-dua ada. Jawi ada, Rumi ada. Yang Rumi tu, yang dia Rumi tu ustaz daripada Pasir Tumbuh tu. Yang terjemahan Sidratul Muntaha Ustaz Anwar. Dia alumni ataupun alumni Pasir Tumbuh lah, Pondok Pasir Tumbuh. Dia tolong untuk rumikan. Rumikan benda yang telah dijawi. Banyak benda lah dia telah rumikan. Antaranya kitab Pati Munyatul Musalli. Dan kitab kita, pengarang kitab kita ni ada satu pati lagi namanya Pati Faridatul Faraid. Itu pun sama juga, dia meringkaskan ataupun dia panggil memudahkan pembicaraan dalam kitab Faridah Al-Faraid karangan Syekh Ahmad Al-Fatani yang asal. Jadi kitab kita ni berkaitan semayang lah daripada awal sampai habis, tak ada tauhid langsung ni. Taharah pun tak ada sini. Semata-mata semayang saja. Jadi sebelum kita baca, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Al-Haji Ni Abdullah Al-Jambuwi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi muka depan kalau Jawi dengan Rumi sama ya, ada muka depan ya. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Ni Abdullah Al-Jambuwi rahimahullahu ta'ala, Pati Munyatul Musalli. Pati ni inti pati lah, ibu dia. Kalau buat minuman tu dia ada ibu dia. Dia lenyap air tu dia akan jadilah air tersebut. Ibu tu lah inti pati dia. Inti pati Munyatul Musalli. Inti pati Munyatul Musalli. Disusun oleh qalam. Qalam ni pena, pen. Mana disusun oleh tulisan Al-Haji Ni Abdullah Ahmad Al-Jambuwi, Darul Ulum Nibung Baharu, Jala, Siam. Thailand tu lah. Kat Jala. Bukan kat Petani, kat Jala. Jadi dia orang Jala lah. Dia hidup situ. Dia dalam kitab Pati Faridah, dia ada sebut sikit biografi dia. Sini tak ada. Kat Pati Faridah tu dia ada sebut sikit dia punya apa, salasilah ataupun biografi dia. Sini tak sebut lah. Kemudian maksudnya maksud Pati Munyatul Musalli ialah musalli, iaitu kitab musalli lah. Kitab apa dia? Kitab musalli. Tetapi mudah. Musalli hak mudah. Bukan musalli hak payah. Musalli hak payah hak satu lagi tu. Munyatul Musalli. Dia payah tak payah, tapi orang sekarang jadi payah. Orang dulu baca gitu ya. Kalau yang ada yang mengajar Munyatul Musalli hak asal tu, tak apa, bagus ya. Cuma kita ambil hak ni supaya lebih mudah ya. Tak belik sangat. Kalau Munyatul Musalli dengan Ad-Durrus Tsamin tu, Munyatul Musalli lagi belik daripada Durrus Tsamin. Durrus Tsamin mudah lagi. Dari sudut bahasa huraian tu. Nampak lagi daripada Munyatul Musalli. Munyatul Musalli kalau tak belajar, hanyut hanyut. Mudah kata dia. Okey, mudah. Tidak sangat berkehendak. Situ dia tulis tak dak kan, bukan tak dak tapi tadah. Tidak sangat berkehendak tadah, bukan tak dak. Apa maksud dia? Tidak sangat berkehendak tadah. Yakni kalau Pati Munyatul Musalli ni tak perlulah sampai tahap pergi cari sangat guru tu nak betul baca tu. Bahkan kalau baca sendiri pun faham dah. Cuma kita baca juga secara berguru ni ataupun secara bertalaqi ni supaya kita dapat lebih memahami dan mendalami maksud musannif kita. Jadi dia kata kitab Pati Musalli yang aku buat ni tidak berhajat sangat kepada tadah, iaitu kepada belajar. Nak mengaji teruk-teruk tak payah kan? Bahkan kalau orang yang dah belajar dah bab musalli, bab semayang ni, dia baca sendiri dia boleh faham. Tu maksud dia. Patut biar. Bukan patut biar ni. Sekejap Patut benar patut benar. Patut benarlah bagi orang-orang tua, lelaki, perempuan, serupa bagus benar. Cara dia bahasa tu. Bahasa siye, bahasa apa? Bahasa petani Patut benar, bukan patut biar. Bukan patut biar tu. Sebab apa kita kata benar? Sebab saya muka surat 3 kalau kita Jawi, dia akan kata patut benar, bukan patut biar. Patut benar lah, memang patutlah, sebab selayaknya lah, seberhaknya lah, berhaknya bagi orang-orang tua. Kita ni untuk orang tua-tua ni. Tambah orang yang nak menambahkan amalan sembahyang, jadi dia mengaji kita ni lebih zauq ataupun lebih menjiwai sembahyang tu. Tu bahasa dia lah, lebih menjiwai sembahyang tersebut, setiap ungkapan dan tasbih yang diungkapkan. Hari nak Ramadan pula ni. Lelaki dan perempuan, bukan lelaki saja, perempuan pun sama. Lelaki hak nak ibadat sembahyang masuk juga, perempuan hak nak ibadat sembahyang masuk juga. Serupa bagus, yakni lelaki dengan perempuan ni sama-sama bagus benar lah. Dia ni pergi mengaji kitab ni ataupun pergi baca kitab ni. Tu kata serupa bagus benar.
Lagi pula bagi orang-orang pondok. Ini kalau orang belajar kaedah tu atah pada bagi orang-orang lah. Yang ni patut benar lah bagi orang-orang pondok, yang ni orang belajar pondok. Terus kepada budak-budak. Yang ni orang-orang pondok ni berhak ataupun layak juga untuk belajar sampailah kepada budak-budak. Budak-budak pun boleh belajar kok. Budak-budak boleh belajar, orang mengaji pondok ni penuntut ilmu pun boleh mengajar, boleh belajar juga. Kemudian orang tua-tua boleh belajar juga. Jadi maknanya kitab dia ni dia buat untuk tuju kepada seluruh peringkat umur. Tak kisahlah dia tu penuntut ilmu ke, budak-budak ke, orang tua ke, bolehlah ke. Asalkan ada kudrat nak belajar, boleh. Dalam ini parti musalli ni, dalam ni dia kata ada sedikit tambah, ada sedikit penambahan yang tak ada dalam musalli, iaitu rahsia dan hikmah. Hikmah menyembah Tuhan melalui sembahyang. Yang menyembah Tuhan ni al-ma'bud, benda yang disembah Allah Ta'ala, al-ma'bud. Kita yang menyembah. Kita ni abid yang menyembah. Jadi menyembah Allah Ta'ala ni bukan setakat sembahyang. Mengaji Quran, menyembah Allah Ta'ala, zikrullah, menyembah Allah Ta'ala. Itu semua amalan-amalan ibadat yang kita sembah Allah Ta'ala. Cumanya yang lebih nyata dan lebih zahir sembah Tuhannya ialah melalui sembahyang. Kerana itu memang untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sudut badaniyah, dari sudut gerak-geri badan kita. Begitu juga kalau puasa, sama juga menyembah Allah Ta'ala melalui puasa. Apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat, suruh buat, kita buat. Itu menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyembah ni bukan semestinya kita tunduk sujud, bahkan menyembah ni tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala disebut al-ma'budu bihaqqin, yang selayaknya dan seberhaknya untuk disembah dengan sebenar. Kita pula yang sembah Allah, dia panggil abid, orang yang beribadat ataupun orang yang sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi pula dengan sembahyang. Tu dia kata menyembah Tuhan dengan sembahyang. Kerana ada menyembah Tuhan selain sembahyang, puasa, zikir. Cuma kita ni khusus sembahyang, dan dia rukun Islam yang kedua. Dan sembahyang ni juga diambil daripada Nabi SAW daripada Allah Ta'ala di atas langit tu. Di atas ketika Isra' dan Mi'raj. Adapun baca Quran dan sebagainya, ibadat-ibadat lain diturunkan dan disyariatkan ketika dia berada di atas bumi. Jadi dia ambil syariat sembahyang tu atas langit itu, mana nak mulianya sembahyang tersebut, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala panggil suruh pergi ke atas tu. Maka jadilah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kemudian dia kata dengan sembahyang bermakna tiap-tiap amalan sembahyang qauli dan fi'li adalah rahsianya, rahsia tiap-tiap amalan tu. Maksud rahsia dan hikmah menyembah Tuhan dengan sembahyang tu maksudnya ialah tiap-tiap amalan sembahyang sama ada qauli ni rukun qauli lah, hak peseng kata ni. Qauli dan fi'li, hak peseng bangsa buat. Hak peseng buat dengan anggota tubuh, gerak geri tu. Rokok, sujud, tidak duduk antara dua sujud. Tu fi'li lah. Hak tu fi'li, perbuatan kita. Kalau qauli, hak tu lah sebutan. Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Takbiratul ihram, baca tasyahud akhir, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunat-sunat yang lain. Itu semua qauli. Kalau hak perbuatan fi'li. Dua-dua tu adalah rahsianya, rahsia yang dia akan sebut nanti. Habis, selesai. Kemudian para ulama yang mentashih kitab tu, baca sendirilah tu, banyak tu, 8 orang. Mentashih ni maksudnya kalau bahasa kita sekarang ni, cek lah. Dia memeriksa. Memeriksa kandungan kitab ni ada terjatuh kalau ke mana ke, betul semula. Jadi ada 8 orang lah situ tu, semua petani belakang tu. Kemudian bawah tu disebut beginilah sepatah nasihat kami. Dia bagi nasihat sikit. Dia bagi nasihat tu kepada 3 orang. Pertama, wahai guru-guru. Guru-guru makna orang yang boleh mengajar lah. Guru-guru ni maksudnya orang yang boleh mengajar. Sama ada dia mengajar depan ni ke, atau mengajar anak bini ke, atau mengajar budak-budak ke, guru belakang lah. Al-muta'allimu iaitu orang yang al-muta'allimu, al-mu'allimu iaitu orang yang boleh mengajar.
Jadi orang yang boleh mengajar dia panggil guru. Jadi nasihat pada guru dia kata, ajarlah risalah ini dalam pondok-pondok atau sekolah-sekolah pada kelas permulaan. Jadi orang yang belajar ni ada macam-macam peringkat. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib dia ada 3 peringkat. Iaitu peringkat permulaan ataupun bahasa Arab dia panggil mubtadi, orang yang baru mula nak belajar. Hak ni dia tak tahu masalah apa langsung. Memang main-main tu blur. Mari-mari tu memang tak ada isi. Memang betul-betul kosong. Hak tu mubtadi, orang yang baru nak mula belajar. Dalil lagi tak tahu. Dalil lagi lah tak tahu. Dan dia tu tak tahu masalah lagi. Tak dapat nak menggambarkan masalah-masalah lagi. Tak ada kemampuan lagi. Tu dia panggil mubtadi, orang yang baru belajar. Yang kedua dia panggil orang yang pertengahan ataupun mutawassita. Orang yang pertengahan ni makna dia tahu dah masalah tapi dalil tak tahu. Dia tahu dah masalah, dia belajar dah. Dalil tak tahu. Dalil dia tak sampai ke peringkat dalil lagi. Yang ketiga akhir sekali, orang yang terakhir, orang yang lah akhir. Dia panggil muntahi, orang yang dah mantap dah. Hak ni dia tahu masalah, tahu menggambarkan masalah serta dalil. Sampai tahap tu tinggi lah. Jadi itu orang yang tahap belajar. Jadi tahap belajar yang dia suruh mengajar pada kitab Muhyiddin Musalli ni orang yang kelas permulaan. Orang yang mubtadi lah. Mana orang yang baru nak belajar sembahyang, bolehlah sesuai lah kitab ni. Tapi kalau orang yang dah reti dah bab sembahyang, dah belajar dah sebelum ni, adakah layak untuk belajar kitab ni? Layak juga sebagai peringatan. Contoh dalam kitab Syarah Syekh Khalid Al-Azhari ala Al-Jurumiyah. Disebut kata apa? Kitab dia yang dia buat tu kitab Nahwu. Kitab Nahwu dia tu untuk orang yang baru nak belajar. Lepas tu dia kata tak sesuai kepada orang yang selain nak belajar. Itu kalau ada perkataan gitu, bukan maksud tak sesuai sungguh, tapi tawaduk daripada pengarang kitab. Jadi kita kena fahamlah bahasa dia tu. Jangan kita kata, tak payah mengaji kitab ni, pandai dah. Kan? Itu tanda untuk kata kitab ni betul-betul fokus untuk orang yang baru nak belajar. Tapi kalau orang yang dah lebih dah belajar, dia boleh juga nak belajar. Tapi untuk sebagai peringatan. Jadi panggil idza takarrara tahaqqaqa. Idza takarrara tahaqqaqa wa idza tahaqqaqa tadaqqaqa. Apabila diulang-ulang-ulang maka akan lekatlah, makin lekat sampai tadaqqaqa. Memang lekat sungguh. Tak akan lari dah. Seperti bacaan Fatihah. Kita tak ulang Fatihah. Kalau tak ulang Fatihah pun kita boleh ingat. 17 rakaat. 17 kali kita akan baca Fatihah tiap-tiap kali sembahyang. Sembahyang tiap-tiap hari 17 rakaat wajib tu lah. Iaitu setiap hari kita bakal baca Fatihah. Tak ulang pun dia macam biasa. Dalam keadaan kita sembahyang tu ingat ke lain pun dia tak akan terlupa. Dia akan selamba. Boleh sampai waladhdallin. Tapi kalau bacaan ataupun hafalan Quran lain yang kita hafal, kalau tak ulang, kalau ingat tang lain habis dah serabut dah, sudah panik dah. Imam tarawih. Orang belakang pula tak hafal Quran macam dia seorang yang hafal. Jadi panik ke kawan tu. Habis itu untuk guru. Wahai Imam Khatib Bilal. Ni 3 orang pula. Imam, orang yang memandu sembahyang. Dia panggil pemandu lah. Pemandu dalam kereta tu. Kalau dia tak pandu, orang belakang tak jalan. Dia tak jalan, orang belakang pun tak jalan. Jadi imam ni kalau dia tu tak rokok, orang lain pun tak rokok. Kalau dia tidak i'tidal, orang lain pun tidak i'tidal, kecuali masalah-masalah tertentu yang kita akan sebut nanti. Khatib. Khatib ni imam Jumaat. Khatib imam Jumaat pula. Khatib ni ialah orang yang baca khutbah Jumaat. Tu dia panggil khatib. Jadi khatib ni kalau dalam fiqh, khatib dengan tu imam kena sama. Kena sama. Kalau beza, hukum dia khilaf. Kalau mazhab Maliki tak boleh. Dia mesti kena sama. Pandangan yang kedua kata harus. Boleh saja khatib lain, imam lain. Jadi kita kadang-kadang kalau khatib jemputan, tu imam jemputan, lain-lain belakang tu. Khatib lain, tu imam lain. Jadi hukum dia harus. Kemudian kata musannif tu disebut dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kemudian kata musannif, kata dia Bilal. Bilal ni orang yang azan. Kedudukan imam dengan Bilal lebih mulia daripada imam. Jadi pelik juga kalau orang nak jawatan imam, tak mau jawatan Bilal.
Sebab apa? Bila imam mungkin banyak duit sikit. Bila kurang sikit lah. Tapi dari sudut syarak, bila lebih mulia daripada tu imam. Bila lebih mulia daripada tu imam. Tu imam kena ganti ataupun kena tanggung apa yang tak dibuat oleh makmum. Contohnya tak sempat baca Fatihah, makmum tersebut masbuk. Maka tu imam tadi kena tanggung Fatihah dia. Bila tak ada tanggung apa-apa, dia panggil mari sembahyang. Dan orang yang jadi bila ni di akhirat, di pada mahsyar, dia ada kelebihan yang tersendiri. Dia ada kelebihan tersendiri. Tanpa menafikan imam pun ada kelebihan. Tapi kalau dibandingkan imam dengan bila, imam bila lebih mulia ataupun lebih hebat, lebih tinggi di sisi syarak daripada imam. Tu nanti kita akan bahas tu lah. Jadi dia kata kat tu imam, tu khatib dengan tu bila. Dia kata apa? Ajarlah risalah ini kepada makmum tuan. Tu. Suruh ajar risalah ni pati munyatul musalli kepada makmum. Makmum siapa dia? Jemaah lah. Jadi pada dulu ni, pada asal dulu dia, kitab-kitab macam ni, munyatul musalli tu imam boleh baca. Sekarang tu imam tak boleh baca. Kalau suruh baca kitab, dia lari dah. Ataupun suruh baca kitab, peluh dah. Dia boleh baca Quran ni. Mari suruh baca kitab, contoh kalau ustaz tu tak boleh mari, patutnya tu imam boleh ganti. Baca lah kitab apa pun. Dia sebagai penyelamat panggil. Taklah kosong kuliah tu. Tapi dengan dia lari. Jadi zaman dulu tu imam boleh baca munyatul musalli. Ustaz Khiral Daud hafizahullah taala pensyarah Yuniza. Dia kata dulu mengaji munyatul musalli waktu kecil-kecil, dia mengaji dengan tu imam. Dia mengaji dengan tu imam saja. Sekarang munyatul musalli bukan setakat tu imam tak nak baca. Bahkan ustaz-ustaz pun jarang dan susah nak jumpa orang boleh baca munyatul musalli. Tu kitab Jawi tu. Lepas tu kitab Jawi munyatul musalli tu jadi silibus untuk orang nak ambil tauliah lah. Dia akan suruh huraian dengan syarah. Kemudian kata musannif, ini makmum. Ini suruh ajar makmum. Jadi sepatutnya tu imam tu ada syarat lain. Bagi syarat lain, bukan setakat suara sedap, hafal Quran, bahkan boleh mengajar kita asas fardu ain. Jadi dah. Ni tak tahu langsung. Tu buta habis. Yang tu imam tak reti cerita tu hai dah. Ni tu imam suruh hurai tajwid tak reti kok. Habis cerita kawan tu. Hantar apa tau. Takkan baca Quran tak tahu tajwid berapa. Suruh tanya sikit je habis dah. Tak ada jawab dah. Blur lah. Tu orang yang sepatutnya tahu benda yang berkaitan Quran tak tahu juga. Tu nak jadi tu imam lagu mana. Kemudian, wahai muslimin. Hak ni secara umum lah. Termasuk kita-kita sekali. Ajarlah risalah ini. Okey, risalah ni dia beza dengan kitab. Risalah ni maknanya helaian kertas dah tu sikit lah. Jadi kitab kita ni lebih kurang 70 lebih muka surat. 76 Jadi sikit lah bawah 100. Kalau yang kitab ni biasa tebal-tebal. Tebal makna berjilid lah. Itu tebal. Maka tu dia panggil kitab. Contoh Sabilal Muhtadin ke Bughyatul Tulab. Hak tu tebal. Maka tu dia panggil kitab, tak panggil risalah. Ajarlah risalah ini kepada anak-anak pertama. Sebab apa? Sebab bapa wajib mengajar anak bab fardu ain. Kalau tak mampu, wajib hantar anak tersebut untuk mengaji fardu ain. Jadi yang sepatutnya yang mengajar adalah pak dia sendirilah mengajar sembahyang, bukan suruh sembahyang saja. Yang dalam hadis Nabi SAW ada dua riwayat, satu suruh sembahyang sahaja, satu suruh sembahyang dan ajar sembahyang. Tu anak tu. Dia nak sembahyang lagu mana kalau tak ajar. Kena ajar dululah sembahyang tu baru dia tahu. Ajar macam mana tak payah buka kitab. Ajar dululah rokok begini, tidak begini. Dan kita kena suburkan sembahyang sunat dalam rumah supaya kalau ada anak kecil, supaya anak kecil tu tengok, macam ni cara sembahyang. Walaupun dia duduk tunggang terbalik begitulah. Sejak kecil dia tengok dah, mok-pok dah sembahyang. Jadi sebab itu disunatkan sembahyang sunat tu di rumah. Tu asal dia. Untuk hidupkan rumah kita tak macam kubur dan untuk menjadikan contoh tauladan kepada anak isteri. Tu ya. Tapi kalau dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin sebut, kalau seorang itu dia balik rumah dia jadi malas sembahyang, maka sunat dan afdal sembahyang masjid surau. lepas sembahyang isyak ba'diyah tu, dia rasa kalau aku balik rumah ni tengok TV dah ni, tak sembahyang dah. Jadi sunat dan afdal dia buat kat masjid surau juga. Jadi bagi dia tu tidak sunat dah buat di rumah.
Jadi sembahyang sunat yang tidak berjemaah lah. Sembahyang sunat yang berjemaah semua masjid surau belaka. Sembahyang sunat yang tidak berjemaah sunat buat di rumah kecuali sembahyang duha. Sembahyang duha disunatkan untuk buat di surau masjid. Masjid lah maksudnya. Sunat dibuat di masjid. Bukan buat berjemaah, bukan. Seorang-seorang. Sunat buat di masjid. Itu sahaja. Yang lain sunat buat di rumah belaka. Kemudian kata musannif rahimahullah kepada anak-anak, kemudian isteri. Ni atas suami. Atas suami wajib mengajar isteri mayang. Tak wajib ajar kita, wajib ajar semayang. Tak semestinya berkitab. Kalau berkitab lagi bagus lah. Taklah melencong syarah tu. Ni ajar isteri bab semayang. Tengok semayang dia betul ke tak selama ni. Ni hidup 40 tahun tak pernah tengok bini semayang lagu mana. Betul ke tak. Cari tak betul, nanti di akhirat, di pada mahsyar, dia tutup kita. Dia tak pernah ajar aku sembahyang. Habis kita nak jawab apa? Kepada anak-anak isteri tuan, supaya mereka sekalian kasih dan pandai pada mengerjakan sembahyang. Supaya mereka ni kasih. Kasih ni sukalah. Gemar, targhib, berasa ada galakan untuk sembahyang. Untuk sembahyang sebab dia dah tahu cara nak sembahyang dan apa yang ada kaitan dengan sembahyang, hikmah di sebalik sembahyang, apa yang disebut sebalik daripada lafaz-lafaz tasbih, zikir, baca Quran tu. Tu kena ajarlah tu. Zikir-zikir tu apa maksud dia, apa makna dia supaya kita dapat hayati. Paling kurang tak khusyuk pun adalah ura-ura khusyuk tu. Sebab kita lalu dalam hati dalam keadaan kita duk baca tu, dalam hati kita tahu benda apa kita baca. Kemudian habis selesai. Tu baru belum mukadimah lagi tu. Tu dia panggil apa? Pendahuluan kitab ya. Kemudian baru masuk kitab mukadimah kitab pengarang kita. Dia ada dua mukadimah. Mukadimah pengarang kita ni dan mukadimah musalli. Mukadimah musalli muka surat 5 kalau Jawi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi tak payah syarah sangatlah bismillah ni. Jadi para ulama biasanya menghuraikan bismillah mengikut bidang ilmu. Kalau fiqh, cara fiqh. Kalau akidah, cara akidah. Kalau balaghah, cara balaghah. Ikut masing-masing punya bidang. Tapi bismillahirrahmanirrahim yang kalau kita boleh kait di sini bab semayang saja, ialah bismillah dalam semayang. Iaitu apa dia? Fatihah. Fatihah dan selain Fatihah. Kalau Fatihah wajib dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dia salah satu daripada ayat Al-Quran. Dia salah satu daripada ayat Al-Quran. Cuma orang timbul pula kemusykilan. Kalaulah mazhab Syafi'i kata Bismillahirrahmanirrahim ni satu ayat daripada Al-Quran, perlu tak baca Bismillah sebelum Bismillah? Perlu tak baca Bismillah sebelum Bismillah? Sebab Bismillah kan satu ayat. Kira ayat Quran Bismillah tu. Kena baca tak sebelum Bismillah tu Bismillah? Jawapannya tidak perlu. Tidak perlu. Dan Bismillah itu bukan setakat satu ayat, bahkan dia permulaan. Dia ada ulama Bismillahirrahmanirrahim ni satu ayat dan dikira permulaan. Ada pandangan ulama Bismillahirrahmanirrahim bukannya ayat Quran, bukannya ayat pertama Quran, tapi dia permulaan bacaan. Jadi kita mazhab Syafi'i dia satu ayat Quran dan permulaan bacaan. Jadi tak payah baca bismillah yang kedua untuk sebelum baca bismillah yang kita dalam ayat pertama ni, tak payah. Cukup Bismillahirrahmanirrahim tu sebagai ayat pertama, lagi pula pembuka surah. Selesai. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, surah yang paling pendek bukan 3 tapi 4. Bukan 3 tapi 4. Kerana termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Ada mazhab yang kata Bismillah bukan sebahagian daripada ayat Quran. Maksud sebahagian, bukan sebahagian ayat Quran, maknanya ialah Alhamdulillahirrabbilalamin itu ayat pertama. Bismillah tu bukan ayat pertama. Bismillah tu bukan ayat pertama dan bukan ayat Quran. Jadi bagi dia tidak ada permulaan dengan Bismillahirrahmanirrahim tu ayat Quran, tak ada. Tanpa menafikan ada perkataan Bismillahirrahmanirrahim dalam Quran. Dalam Quran surah, tak ingat surah apa, ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat Quran lah. Yang kita duk bahasnya permulaan ayat, permulaan surah tu adakah dia Al-Quran ataupun tidak, atau khilaf. Kemudian bismillah ni pula selain daripada habis lah tu. Bismillah dalam Fatihah wajib, bismillah selain Fatihah iaitu surah ada khilaf. Tu bismillah yang kita boleh syarah kat sinilah. Tak payah panjang-panjang. Lepas tu dia tulis dia buat point lah nombor 1. So nombor 1 ni mukadimah pertama.
Kata musannif, alhamdulillahilladzi hadana. Dia punya khutbah kita ataupun khutbah kita ni dia tak terjemah ni. Alhamdulillahi, bermula puji itu bagi Allah Ta'ala. Puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat kepujian tu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara ringkas. Allazi, yang mana hadana, memberi hidayah akan kami, akan kita lah. Yang ni Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita. Jadi kaedah dia, setiap benda yang Allah Ta'ala beri hidayah belum tentu dapat taufik, tetapi setiap benda yang dapat taufik pasti mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaedah dia. Jadi taufik maksudnya khalqul qudrati lit-ta'ah. Allah Ta'ala menciptakan kudrat untuk kita buat ta'at. Jadi sekarang ni kita semayang, mana Allah Ta'ala menciptakan kudrat untuk kita buat semayang, untuk buat ta'at sekarang ni. Maka tu taufik. Bila kata taufik, pasti dapat hidayah. Allah Ta'ala tunjuk jalan lah supaya kita ni boleh semayang. Dan kita semayang sungguh. Okay. Kita boleh mari masjid surau. Taufik daripada Allah Ta'ala. Tanpa taufik, orang tak dapat mari masjid surau, walaupun kampung tu ada 400 orang sekalipun. Yang mari 20 orang. 20 orang tu Allah Ta'ala beri taufik. Bila dapat taufik, confirm dapat, mesti akan dapat hidayah. Yang baki yang lain, boleh jadi tak dapat hidayah, boleh jadi dapat hidayah. Ada yang dapat hidayah, tapi tak ada taufik. Dia tahu dah semayang fardu, semayang Jumaat ni 27 darjat, tapi dia tak mari juga. Tu. Ada yang tak dapat hidayah langsung. Memang Allah Ta'ala tak beri hidayah, gelap gitu. Tak berasa nak semayang, tak berasa nak semayang Jumaat, lagi-lagi dah. Semayang pun tak berasa nak semayang, apatah lagi nak semayang Jumaat. Tu tak ada hidayah terus. Ada pesen pula, dia tu tak semayang, tapi bila tarawih mari. Tu lagi lah. Dia tak semayang fardu, dia tarawih semangat. Pelik kau tu. Ataupun dia tak pernah semayang, tiba-tiba semayang raya dia mari. Tu lagi pelik. Dengan samping bagus, semayang, Allahu Akbar. Reti semayang pun ya. Ingat tak reti semayang? Tapi semayang fardu tak ada pun. Dia tak buat pun. Jadi kita kena elok lah begitu. Okay, habis. Allah Ta'ala yang beri hidayah kepada kita lil khidmati li abna'i awta'ina, untuk berkhidmat, untuk berkhidmat kepada anak cucu negeri kita, dengan anak cucu negeri kita. Khidmat dari sudut mana? Memberitahu, menyebarkan agama Allah Ta'ala kepada anak cucu, supaya dia tidak menjadi kafir, supaya dia tu tidak fasik, tidak meninggalkan amalan wajib, tidak melaksanakan benda haram. Itu khidmat kita. Jadi khidmat orang berbeza-beza. Ada orang khidmat tolong sewa poster saja. Khidmat juga. Ada khidmat dia tu tolong beli kitab. Ada khidmat dia tu tolong ngaji. Tolong ngaji untuk umat. Fardu kifayah. Yang ustaz-ustaz lah. Jadi dia mengaji teruk-teruk tu untuk siapa? Untuk khidmat pada umat. Tanggung fardu kifayah. Untuk lepaskan kewajipan kampung dia. Ada khidmat dari sudut mengajar, supaya orang yang diajar tu, orang yang belajar ataupun diajar tu dapat apa yang disampaikan, dapat mengamalkan Islam dengan cara yang betul. Tu khidmat dia. Tu di sini kata lil khidmati li abna'i awta'ina. Awtanina, iaitu tempat-tempat watan mustautin kami, negeri dia lah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan rahmat Allah dan sejahtera Allah atas penghulu kita, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama khilaf bila sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah perlu sebut sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Jawapan dia, pendapat pertama, kalau dalam majlis itu ada banyak kali sebut sallallahu alaihi wasallam, memada sebut sekali saja selesai. Kalau tak sebut langsung, maka dia termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, orang yang kedekut nak selawat ke Nabi. Kalau dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan kedua kata, setiap kali sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun berjuta kali dalam satu majlis, tetap kena juga selawat sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan yang kedua. Kemudian kata dia, rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesejahteraan Allah Taala ni untuk Nabi, untuk apa? Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam
dapat mengurangkan ketegangan dia ketika di padang mahsyar memikirkan umat. Ketegangan dia, kerungsingan dia kepada umat tu dapat dikurangkan. Sehingga kan kata Syekh Imam Al-Bajuri rahimahullah dalam syarah As-Sanusiyah, dia sebut Nabi-Nabi dan para Rasul ni di hari akhirat, di padang mahsyar, dia akan lupa kedudukannya sebagai Nabi. Dia akan lupa kerana kerungsingan dia terhadap hari kiamat tu pada umat dia, sehingga lupa dia ni sebenarnya sudah ahli syurga. Dia ni sebenarnya sudah Nabi dan Rasul yang telah menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terlupa. Terlupa kedudukan sebenar dia. Kerana terlalu memikirkan kepada umat Nabi, umat dia yang tersendiri, maka dia terlupa kedudukan dia sebagai Nabi dan Rasul. Siapa Nabi SAW tu? Syamsil Huda. Kalau terjemahnya, matahari petunjuk. Yang ni, petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW tu cerah macam matahari. Cerah macam matahari. Bersinar satu alam. Jadi kedudukan dan kehadiran Nabi SAW tu memberikan kecerahan dari sudut agama kepada umat seluruh manusia. Tu dia panggil cakapan balaghah. Cakapan kiasan tinggi lah. Tu kalau mengaji balaghah dia faham lah. Syamsul Huda, iaitu petunjuk yang menyerupai macam matahari dari sudut sebarnya kecerahan matahari di alam. Begitu juga petunjuk Nabi SAW tersebar di umat manusia. Sehingga sekarang ramai penduduk di dunia ni adalah Islam. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi, jadi dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, kalau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bab zakat termasuk Bani Muttalib dengan Bani Hashim sahaja. Bani Hashim dengan Bani Muttalib ialah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam nisbah maqam zakat. Maqam zakat ni maksudnya orang yang tak boleh terima zakat, Bani Hashim, Bani Muttalib. Tidak boleh terima zakat seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadiah bolehlah. Tapi keluarga di sini bermaksud keluarga dari sudut maqam doa, iaitu kullu mu'minin walau 'asiyan. Setiap orang mukmin walaupun dia tu bermaksiat kepada Allah Taala. Kerana mereka lebih berhak untuk dapat doa. Orang yang maksiat, dia Islam tapi orang maksiat. Dia ni lebih berhajat kepada doa kita berbanding orang yang sudah bertakwa dah. Orang yang ada kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ni orang yang duduk zaman Nabi. Orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tu mimpi Nabi, tak kira sahabat, sebab dia tidak duduk zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya kena duduk zaman Nabi, dan bukan setakat duduk zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kena beriman dengan dia. Kalau tak beriman macam Abu Jahal dan sebagainya, tetap bukan sahabatlah. Kemudian kalau dia mati selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam mati, dia pun keluar Islam, jadi murtad. Lepas tu balik semula, kembali kepada Islam. Adakah title sahabat tu kembali semula selepas murtad? Berlaku khilaf ulama. Mazhab Syafi'i kata title sahabat tu kembali semula. Selepas dia murtad, kemudian dia masuk Islam semula, dia punya title sahabat tu dapat semula, walaupun pahala habis dah. Pahala habis sebab murtad lah, tapi title sahabat tetap dapat. Jadi apa faedah title sahabat kembali semula? Faedahnya ialah mungkin dari sudut sekufu perkahwinan. Sekufu perkahwinannya anak sahabat dengan anak sahabat yang lain, itu sekufu. Mana kalau anak sahabat dengan selain sahabat yang bukan anaknya itu, yang bukan bapaknya itu bukan sahabat, maka tak sekufu, dari sudut sekufu. Dan yang keduanya, di padang mahsyar nanti ada bendera yang di bawahnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil panji-panji. Bukan bendera. Panji-panji di padang mahsyar yang semuanya itu adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ni kalau masuk Islam semula selepas murtad, dia masuk dalam panji-panji sahabat di padang mahsyar nanti. Itu faedah dia. Mazhab Maliki kata tidak dapat dah title sahabat. Kemudian Nujumil Huda. Sahabat Nabi pula Nujumil Huda. Bintang-bintang petunjuk, iaitu petunjuk dia itu seumpama bintang, iaitu bagi orang yang sesat. Orang yang sesat zaman dulu kala dia tengok bintang, reti dah.
Tak mana nak pergi. Kita kalau tengok bintang tak erti juga. Kena mengaji pula ilmu palak. Untuk tahu kata, kalau sesat ni nak guna bintang lagu mana. Kita pun tak tahu kok. Jadi, sahabat umpama bintang, Nabi SAW umpama matahari. Jadi, matahari lebih terang daripada bintang. Tanpa menafikan, bintang terang juga, tapi tak seterang matahari. Kalau kita gelap, kita duduk di satu tempat yang gelap, kita tengok langit waktu malam, cantik lah, bintang banyak. Tu. Bintang yang banyak. Kalau cerah ni tak apa nak nampak dengan bintang. Kalau gelap, gelimat tu, dia nampak bintang kecil. Jadi, sahabat diumpamakan seperti bintang. Dari sudut memberikan petunjuk kepada umat juga, tapi tidak seterang Nabi SAW. Waliqtida nujumil huda waliqtidai, dan juga bukan setakat petunjuk tapi ikutan. Ikutan. Jadi para sahabat Nabi SAW menjadikan ikutan kepada umat dia. Umat Nabi SAW yang mengikut dia ialah Nabi SAW dan sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi SAW dan apa yang dibuat oleh sahabat Nabi SAW semua menjadikan ikutan dan dalil terhadap satu-satu perkara, satu-satu hukum yang diambil oleh ulama kita. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki. Keluar 4 mazhab. Nak faham sahabat punya perkataan ataupun sahabat punya perbuatan tu apa maksud dia. Bukan mari ambil gitu sendiri saja dengan kepala otak kita. Tu. Jadi dia perlu juga kepada ilmu-ilmu lain untuk tahu macam mana dan sebab apa sahabat buat gini, Nabi buat lain. Nabi SAW ajar selawat sekian-sekian. Kenapa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu buat selawat lain? Adakah dia tak kerti sunnah Nabi? Adakah dia telah buat bid'ah? Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas dia ada selawat dia sendiri. Yang Nabi SAW tak pernah ajar pun. Itu membuktikan bahawasanya Nabi SAW kalau tak ajar selawat yang khas begitu, boleh juga buat selawat kepada Nabi SAW atas alasan dan dalil yang umum. Nabi SAW suruh selawat, selawat. Tanpa menafikan Nabi SAW punya selawat lebih afdal daripada segala selawat-selawat yang lain. Itu tak boleh nafi tu. Jadi selawat yang Nabi SAW kata, selawat yang paling afdal ialah selawat Ibrahimiyah. Selawat yang tasyahud akhir tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka hamidun majid. Tapi kalau nak baca tu lama. Nak boleh 100 tu. Teruk tu. Jadi kalau selawat lain boleh. Sebab tu para ulama buat selawat-selawat tersendiri. Imam Syafi'i ada selawat yang tersendiri. Macam-macam imam, sama ada tasawuf ke tok bekah ke, dia ada selawat tersendiri, boleh, tidak ada masalah. Kerana itu di bawah payung salawat ke atas Nabi SAW. Tanpa menafikan ungkapan selawat daripada Nabi lebih afdal daripada seluruh makhluk lain. Dia panggil kaedah dia apa dia? Al-afdaliyatu la tunafi apa bahasa Arab dia? Lebih kurang gini. Al-afdaliyatu la tunafi al-fadilah. Keafdalan ataupun keutamaan sesuatu itu tidak dapat menafikan fadilat yang ada pada yang lain. Fadilat yang ada pada yang lain. Selawat Nabi SAW yang paling afdal daripada Nabi SAW. Tapi itu tidak menafikan selawat-selawat yang dibuat oleh ulama, oleh sahabat yang ada fadilat yang tersendiri. Ada khususiat ataupun ada gini. Al-afdaliyatu la tunafil khususiyah. Sama je lah dengan fadilah tu. Selawat yang paling afdal tidak dapat ataupun tidak menafikan ada khususiat selawat pada yang lain. Kan kalau kita pernah dengar, selawat gini dapat sekian-sekian untuk ikhtiar kita. Sebab Nabi ulama buat sekian-sekian, ulama dah pernah amal dah. Dia panggil tajribah. Dah ada pengalaman kalau selawat gini dapat gini. Jadi itu tidak menafikan ada fadilat pada selawat lain. Walaupun selawat Nabi paling afdal. Tu dua benda yang berbeza. Selawat Nabi memang paling afdal, tapi selawat lain ada khususiat ataupun dia panggil fadilat yang tersendiri. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, ini nama Patimunyatul Musalli. Tu kitab lah nama dia. Wahai para penuntut. Wahai para penuntut. Penuntut apa? Penuntut ilmu lah, bukan penuntut harta.
Kalau dia tu kaya harta, beri ke orang, akan habis harta dia. Kalau orang tu kaya ilmu, beri ke orang, kau tambah ilmu dia. Tapi yang bezakannya ialah kaya harta, orang ahli dunia lah pandang. Kaya ilmu, ahli dunia tak pandang mana. Ahli akhirat yang pandang. Sebab tu kalau orang yang beza antara orang yang ahli dunia yang kaya harta ni dengan kaya ilmu, beza dua darjat tu. Dua benda yang berbeza. Kaya belaka, tapi kaya ada yang kurang, ada yang lebih. Kalau yang harta, kaya harta, kalau beri harta akan kurang kecuali zakat dan juga sedekah. Kalau kaya ilmu, beri ke orang, dia kau tambah ilmu, bukan kau kurang. Tu Batu ilmu ni kalau dapat zakatul ilmi ta'limuhu. Zakat ilmu tu ialah mengajar. Kalau dia ada ilmu tapi tak mengajar, maka hilanglah ilmu tersebut yang dia belajar satu sikit-sikit. Lama-lama lupa terus. Belum saya hurai pati munyatul musalli. Dia pun cerita sikit lah sebab apa dia buat pati munyatul musalli ni. Dia pun kata belum, yakni sebelum saya hurai, saya tulis, saya bahas pati munyatul musalli, telah saya tulis syarah munyatul musalli. Jadi musannif kita ni dia ada dua kitab. Satu pati musalli ni, satu syarah musalli. Dia pernah buat, dia kata. Dia pernah buat syarah munyatul musalli. Syarah tu lah, mana kitab Syekh Daud tu dia syarahkan. Ada dia pernah tulis sebelum dia buat kitab pati munyatul musalli ni. Pada hikmah menyembah Tuhan yang maha tinggi. Maha tinggi sini tinggi darjat, tinggi kedudukan, bukan tinggi hissi, bukan tinggi panca indera, tinggi yang kita faham tu, bukan. Tinggi dari sudut darjat Allah Subhanahu wa taala, kedudukan Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan makhluk dia yang lebih tinggi dari nisbah kedudukan. Serta telah diakui ataupun telah diiktiraf oleh guru-guru mu'tabar dalam jala fatani. Guru-guru mu'tabar. Mu'tabar ni guru-guru yang dirujuk ketika ada masalah-masalah yang tertentu. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.